Sekarang nampak gambar kan? Live on Facebook, nampak Kak Zack dengan saya je lah. Are we ready? Okay. Hai, Assalamualaikum dan salam ceria kepada yang menonton kami pada malam ini secara live dalam program Buletin Hartanah iaitu 30 minit bual bicara hartanah dan saya Zarina Syafiee hari ini hari Rabu bersamaan dengan 15 April 2020 dan pada malam ini saya ada tampilkan seorang figura, seorang wanita yang berkerjaya dan komited dengan khidmat nasihatnya dalam bidang hartanah. Dan yang paling penting, beliau sering kali berurusan, mempunyai pengalaman berurusan dengan penjawat awam. Kenapa saya mengundang beliau? Kerana topik hari ini ada kaitannya dengan penjawat awam. Okey, sebelum kita pergi mengupas topik lebih lanjut, saya ingin perkenalkan dahulu panel dan tetamu istimewa kita pada malam ini. Okey, so saya ucapkan ribuan terima kasih pada Puan Siti Rabuna atau lebih dikenali dengan nama Puan Ben kerana sudi datang ke program kami Buletin Hartanah pada malam ini untuk berkongsi serba sedikit tentang topik kita yang berkaitan dengan penjawat awam. Apa khabar? Assalamualaikum dan selamat datang Puan Ben. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Zarina kerana sudi menjemput saya daripada DSK Group untuk berkongsi ilmu dan sedikit perkongsian berkenaan dengan pemilikan rumah di kalangan penjawat awam. Okey, terima kasih Puan Ben dan okey, untuk itu saya ingin memperkenalkan apakah topik pada malam ini. Yang pastinya topik kita mempunyai konten-konten yang sangat bermanfaat kepada anda penonton di luar sana dan saya pastikan malam ini untuk penjawat awam adalah sangat-sangat bagus kalau anda dapat menonton kami kerana ada sedikit pengetahuan bagaimanakah untuk membantu anda memiliki hartanah pertama. Okey, kita go to the topic first. Tajuk kita pada malam ini adalah benarkah pemilikan hartanah di kalangan penjawat awam masih rendah? Dan kita akan kupas mengapa dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Okey, saya akan bertanya pada panel kita pada malam ini terlebih dahulu. Apakah, sebab ramai yang tak tahu ni penjawat awam. Macam saya, kita rakyat biasa ni selalu kalau kita dengar penjawat awam nanti kita akan lebih-lebih kata alah orang yang kerja dengan kerajaan itulah dia penjawat awam, itu sampai dekat tu je. Tapi kita tak pernah tahu pun sebenarnya penjawat awam ni apa sebenarnya, apa definisi penjawat awam itu sendiri. Okey, untuk itu saya akan bertanya pada panel kita malam ini, bolehkah kalau Puan Ben terangkan serba sedikit siapakah itu penjawat awam? Silakan. Boleh, tak ada masalah. Okey, sebenarnya macam ni ya Puan Zarina. Memang kalau kita biasa tahu orang kerja kerajaan. Ya. Betul, tapi diorang tak tahu apa definisi sebenarnya kerja kerajaan tu. Betul. Kat sini saya terangkan, penjawat awam ni adalah individu yang dilantik dalam melaksanakan urusan undang-undang dan peraturan yang diputuskan oleh Badan Perundangan, Eksekutif dan juga Kehakiman. Okey. Ada satu buku yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia dengan buku kit pengenalan perkhidmatan awam lah di bawah Fasal 1 Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan di mana penjawat awam ni terdiri daripada anggota tentera, okey, Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, Perkhidmatan Awam Persekutuan, pasukan polis, Perkhidmatan Awam Bersama, Perkhidmatan Awam Setiap Negeri dan juga Perkhidmatan Pelajaran. Itu dia definisi dia daripada Puan Ben. Kau ambil semua. Siap ada fasal 1, perkara 132, Perlembagaan Persekutuan. Okey, seterusnya. Nak huraikan dari segi syarat tempoh perkhidmatan. Macam mana? Okey, so bila kita tahu orang kata kerja kerajaan ni adalah sampai pencen. Betul. Okay, ramai yang nak kerja kerajaan sebab itulah. Sebab dapat pencen tu. Betul. So, sebenarnya untuk syarat tempoh perkhidmatan pekerja kerajaan ni untuk layak, sebenarnya untuk layak nak dapat pencen tu, pegawai tu mesti disyaratkan berkhidmat dengan syarikat ataupun subsidiaris dia dalam satu tempoh berterusan. Maksudnya kat sini tak kurang daripada 5 tahun.
Maknanya kalau dia berhenti Ah, dahulu, maknanya dia kalau resign awal sebelum 5 tahun, maknanya dia tak eligible dia untuk tak layak. pension. Oh, Betul, tidak layak. Okey. untuk dapatkan kelayakan tu juga dia mesti Mhm. capai umur 45 tahun bagi perempuan, Mhm. 50 tahun bagi lelaki. Oh, tak Tapi sama. Aha. tak sama. So tapi mereka ni boleh meninggalkan perkhidmatan tadi daripada syarikat Aha. ataupun diorang boleh continue sampai umur 55. Oh, I see. Okey, kita dah tahu dah Ah. kalau berhenti awal sebelum 5 tahun memang tak layak langsung. Yes, Okey. okey. Okey, so saya kupas sikit-sikit. Saya bagi Ha. ada 7 sebab sebenarnya kalau nak dapatkan persaraan tadi, Aha. mesti bersebab sebenarnya. Mesti Oh, ada nak okey. bersara. Bukan suka-suka saja ya nak bersara. Bukan Okey. bagi tender Ah, resignation tak dapat dia. Okey, apa dia ah, kategori-kategori persaraan okey. yang ada dalam penjawat awam? Okey. Okey, pertama sekali persaraan tu mesti mencapai umur 55, 56, Mhm. 58, 60. Itu yang pertama. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua, persaraan tadi mesti atas sebab faktor kesihatan. Oh, itu pun ada pencen juga. Ya, Okey. ada Ya? pencen juga. Yang ketiga, persaraan atas sebab penghapusan jawatan. Mesti jawatan tu dah tak ada dekat dalam syarikat tu. Oh, I see. Itu pun dapat Okey. pencen juga ya. Kalau Itu dah dapat swasta, pencen juga. kalau penghapusan jawatan, kita balik tanah jagung je lah kan. Betul. Okey. Yang keempat. Yang keempat, persaraan atas sebab penyusunan semula organisasi. So, Oh, I syarikat tu see. dia buat susunan semula. Aha. So, mungkin dia punya tu dah tak ada. So, dia dapat persaraan tadilah. Oh, itu pun dapat Penyusunan juga. Oh, memang semula. Okey. patut ramai yang suka di kerja kerajaan. Okey, yang kelima, Banyak Puan Yang Gwen. kelima, persaraan atas sebab pekerjaan tadi anggota telah ditamatkan demi kepentingan awam. Atas faktor-faktor tertentulah, atas sebab kepentingan awam, so anggota tadi dia ditamatkan berkhidmat. Pun ada juga. Pun ada juga pencen di situ ya. Betul. Okey, Betul. keenam. Yang keenam, persaraan kerana memperolehi kewarganegaraan asing atau dilucutkan kewarganegaraan. Maksudnya dia bukan lagi warga negara Malaysia. If Ataupun saya decide nak pergi migrate ke New Zealand, maknanya saya dah tak layak untuk dapat pencen kat situ. Betul, dah tak layak untuk dapat pencen. Okey, dan yang yang ketujuh, terakhir. akhir sekali, persaraan atas sebab memberi maklumat palsu bagi maksud pelantikan anggota ke dalam perkhidmatan kerajaan. Maksudnya orang nak apply tapi dia bagi maklumat palsu. Itu pun tak dapat pencen. Ya. Aduh. Itu pun dapat pencen. Okey. So, itulah antara faktor persaraan tadi. okey, so kita rasa kita tak lengkap kalau Okey, kita kenal penjawat awam tapi kita tak tahu tangga gaji dan kelayakan mereka. Ya, ini sebenarnya malu orang nak tunjuk sebenarnya tangga gaji ni. Kalau kita pergi mana-mana, benda pertama jangan tanya pasal gaji. Tapi kita nak tahu dia punya kelayakan untuk pemilik betul. hartanah. Kita kena tahu juga tangga gaji mereka sebab kita nak tahu dia mampu ataupun layak ataupun mampu ataupun tidak. Okey, teruskan Puan Ben. Untuk perunding hartanah, benda tu adalah satu perkara biasa. Tapi untuk penjawat awam, saya rasa diorang sangat malu kalau nak tanya berapa gaji, berapa pendapatan kan. Pada kita yang berunding dengan mereka, itu adalah benda yang perlu kena tahu, kena ada. Sebab nak kena lulus, jadi mesti tahu benda tu. Dan kita nak recommend hartanah yang sesuai dengan mereka, kita mesti mempertimbangkan juga tangga gaji mereka, betul ya? Okey, betul. Macam ni Puan Zarina, untuk tangga gaji, government punya servant, dia bermula dengan N11 di mana tangga gaji dia bermula dengan 1,200. Tu gaji minimum lah, gaji maksimum untuk N11 tu dalam 2,900. So kadar kenaikan gaji diorang ni setiap tahun diorang akan naik gaji RM80, RM90, macam tu. Tapi setiap tahun akan ada kenaikan gaji. Itu yang paling rendah lah. N11 sehingga N40. Tapi kita ada juga untuk grade daripada grade 44 hingga grade 54 di mana paling maksimum tangga gajinya hingga RM10,000. Itu grade 54 ya. Tangga gaji maksimum adalah RM10,000. Banyak kerja mereka ni. Kalau RM10,000 ni kalau tak ada rumah saya rasa macam agak pelik jugalah kalau sebab
Ya betul, sebab selalunya kalau dah sampai grade 54 tu usianya pun bukanlah muda lagi. Betul tak? Betul, Dia betul, betul. selalunya menghampiri usia-usia untuk persaraan. Tapi jika kalau pemilikan hartanah masih tidak ada lagi, adalah satu masalah yang sangat besar. Betul Ada sesuatu dekat situ yang kita kena pasti kenapa masih belum ada rumah pada yang usia tu kita kupas 50. kejap lagi Puan Ben. Yang tu kita kupas kejap lagi. Okey, sebelum tu saya nak kena tahu jugalah. Kita dah tahu tangga gaji dan kelayakan mereka dan sebagainya. Untuk pemilikan hartanah selalunya dikaitkan dengan pinjaman. Apakah manfaat pinjaman yang disediakan oleh kerajaan untuk penjawat awam mereka? Ya Allah, yang inilah yang saya rasa sangat beruntung. Kalau saya sendiri jadi kaki tangan government, saya rasa seronoknya lah jadi kaki tangan kerajaan. Sebab apa? Sebab diorang dapat kemudahan daripada pinjaman Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Ni kita panggil LPPSA. Itu dalam bracket dia lah. Di mana LPPSA ni, dia bagi pinjaman serendah 4%. Lebih rendah daripada bank. Dan dia boleh dapat sehingga 100% tau dia punya loan. Okey, dia punya tempoh macam mana tu? Tempoh pinjaman tu? Tempoh pinjaman Maksimum untuk dia? maksimum 35 tahun. Jadi pada saya kalau mereka nak buat pembelian rumah daripada mula-mula masuk dah tak ada masalah. Sebab masih muda kan, 35 tahun dapat 100% lagi. Betul. Dan saya dengar kalau daripada lembaga daripada LPPSA, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam ni, yang saya pernah dengar walaupun umur contohlah umur dah 45 tahun contohnya, tapi baru nak memiliki hartanah pertama, itu pun mereka entitled atau mereka layak untuk dapat maksimum tempoh pinjaman sebanyak selama 35 tahun. Betul ke Puan Ben? Betul macam ni. Untuk itu satu kelebihan. Pegawai penjawat awam ni contoh dia orang tak pernah beli rumah, umur dah 45. Kalau nak pinjam dengan bank hanya boleh sampai 70 kan kalau kita tahu. Ya, betul. Tapi kalau pakai LPPSA ni diorang ada kelayakan sehingga umur 90, selagi tak sampai 90 lah, tapi untuk rumah pertama masih eligible untuk dapat 35 tahun tu. Dan rugi sangatlah jika mereka tidak menggunakan peluang manfaat pinjaman yang telah disediakan. Ada lagi tak manfaat pinjaman lain selain daripada perumahan? Itu kalau kita tengok kepada yang perkhidmatan awam biasa. Tapi kalau kita tengok pada macam anggota tentera atau polis, diorang ada kemudahan pinjaman koperasi. So koperasi ni juga sangat membantu untuk diorang membuat pinjaman perumahan di mana pihak koperasi dapat bagi diorang nilai pinjaman untuk perumahan tadi. Pun salah satu manfaat yang diorang peroleh untuk tentera, polis, biasanya pasukan-pasukan yang macam ni ada koperasi yang boleh diorang pinjam. So ada dua tempat lah, satu dengan dia punya dengan lembaga sendiri dan kedua adalah daripada koperasi ya. Koperasi. Alright. So kita dah dapat tahu di situ. Okey, saya ulang balik ya Puan Ben apa yang kita dah discuss tadi. Kalau soalannya tadi ada siapakah itu penjawat awam, Puan Ben dah bantu kita tadi dengan menerangkan tentang salah satunya adalah dia punya definasi siapakah itu menurut Fasa 1 Perkara 132 Lembaga Persekutuan, dan kedua adalah kita perlu melihat pada syarat tempoh perkhidmatan mereka, dan di situ ada 7 jenis persaraan yang dibenarkan ya, dan seterusnya kita perlu juga melihat tangga gaji dan juga kelayakannya kerana kita tengah membincangkan pemilikan hartanah. Jadi kita perlu tahu. Dan yang seterusnya maknanya tangga gaji tadi adalah daripada 1,219 hingga paling tinggi 10,000. Dan yang keempat adalah manfaat pinjaman yang disediakan untuk penjawat awam, iaitu satu daripada lembaga perumahan sendiri dan kedua untuk anggota tentera dan anggota polis, mungkin mereka ada koperasi yang membenarkan mereka membuat pinjaman juga untuk perumahan. So ada dua. So kalau ini pun tidak dapat membantu mereka untuk memiliki rumah pertama, itu satu soalan yang sangat-sangat tahu. Kita kena kupas betul-betul apakah masalah mereka. So sebelum kita pergi pada permasalahan mereka, saya ingin tahu kerana tajuk kita hari ini benarkah pemilikan hartanah di kalangan penjawat awam masih rendah. So saya perlukan panel kita hari ini untuk memberitahu berapa peratus pegangan mereka dalam hartanah. Silakan.
Okey Puan Zarina. Okey, sebenarnya macam ni ya Puan Zarina. Mhm. Mengikut satu soal selidik yang telah dibuat oleh Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam ini QPEG, Mhm. yang dilakukan terhadap 5,308 penjawat awam di Malaysia pada Mhm. September 2019, kita Recent dapati ya. Mhm. 53% mereka ni belum memiliki kediaman sendiri. Kita Ha, fikir. itu dia. 53 maksudnya lebih daripada separuh penjawat awam di Malaysia masih gagal untuk memiliki hartanah pertama. Kenapa? Walaupun ada bantuan daripada majikan iaitu kerajaan Malaysia sendiri kepada penjawat awam mereka, namun mereka masih lagi ada kesukaran untuk memiliki hartanah pertama. Okey, untuk itu saya akan kupas dengan panel kita soalan seterusnya, iaitu apakah mungkin panel kita dah biasa biasa selalu berhubung dengan penjawat-penjawat awam. Mungkin dari situ ada observation ataupun yang beliau kenal pasti apakah selalunya kekangan dan masalah yang dihadapi untuk mereka kerana kepada mereka ni yang menghalang niat mereka untuk memiliki Memiliki. hartanah pertama. Ya, apa masalah dia? Silakan Puan Ben. Okey, berdasarkan soal selit tadi, bila kita Mhm. dapati dan saya sendiri berurusan dengan mereka di Mhm. bahagian bila kita masuk diorang punya pejabat, jumpa diorang, berborak, Mhm. Mhm. tanya diorang apa masalah, kenapa tak ada rumah lagi. Alasan Mhm. yang jawapan yang kita terima adalah masalah diorang lebih suka menyewa. Lebih Ah. suka menyewa. Itu yang saya rasa macam kenapa suka sewa kat sini kan? Padahal you ada peluang, you ada manfaat yang you boleh guna tapi masih Yang nak telah diberikan. menyewa. Ya, Ah, okey. dan yang kedua nak tinggal di quarters. Tinggal di quarters atas sebab okey, ini Mhm. yang saya rasa yelah kita tahu quarters tu macam mana kan, kadang-kadang sempit, Mhm. ruang pun tak besar mana tapi mereka lebih suka tinggal di quarters dia sebabnya katanya lama lagi nak pencen so lebih suka pindah sana pindah sini so itulah alasan yang banyak kita terima tinggal je lah kat quarters dulu. I see. So maknanya walaupun dapat kuarter sebenarnya sepatutnya pemikiran Hmm, sebegini kita harus mungkin kita kena pecahkan minda mereka bahawa betul walaupun betul mereka entitled untuk dapat quarters tapi at the end of the day bila tamat perkhidmatan you perlukan sebuah rumah. Dan betul ketika you duduk dengan quarters, di quarters sebenarnya ada peluang untuk generate passive income di situ jika betul dia betul memiliki sebenarnya. hartanah pertama. Okey. Dan Hmm. seterusnya Puan Okey, Ben. seterusnya jawapan yang saya terima adalah lebih selesa tinggal dengan ibu bapa. Tinggal Allahu dengan ibu Akbar. bapa. Sedih sebenarnya bila kita dengar ramai tahu kalau tinggal Aha. dengan parent lagi, anak lagi, suami, anak-anak lagi satu rumah dah berapa orang, betul tak? Aha. So Oh. kenapa tak mohon rumah sendiri sebenarnya? Daripada kecil dah tinggal dengan parent, masih lagi nak duduk dengan parent ni. Mungkin dah terbiasa dah Mungkinlah. Okey, satu comfort lagi zone bila ya. Jadi kita mereka tak mungkin tahap kesedaran dia terhadap pemilikan hartanah ni masih rendah di kalangan mereka ya. Okey. Dan seterusnya. hmm. Dan satu lagi bila kita tanya kenapa masih tak nak membeli, jawapan dia tunggulah nanti nak beli rumah yang lebih selesa, rumah cantik, dah pencen nanti nak beli rumah yang ikut idaman sendiri ni. Tapi dia tak Ada sedar tau. Kelayakan ha- dia tu tak sampai. Itu yang kita geram sangat. Kadang-kadang ah, rasa macam mana nak bagi tahu kat dia orang ni, kelayakan you tak sampai tapi you nak rumah yang besar, banglo. Ini saya bagi contoh ya, jangan pula terasa nanti. Tapi itulah hakikatnya. Dan mereka kurang sedar bahawa bila mereka tamat perkhidmatan itu dah tahun keberapa dan nilai hartanah di Hmm, pasaran pun dah tinggi. Mungkin masa tahun mungkin dalam perkiraan mereka pada tahun sekian-sekian rumah itu masih lagi dalam 200,000, 300,000. Tapi ketika hmm. tamat perkhidmatan rumah itu kita dah naik dah dia punya harga pasaran Dah tak dia. ada. Mungkin dah Ah, 500 dan 600 dan sebagainya. Itulah yang mungkin kan. saya rasa dari sini Macam kesedaran. contoh Ah, betul betul. kesedaran di Nak situ. tunggu Okey. lagi 10 Ha. tahun baru nak beli rumah.
Okey, yang terakhir Ya, tu dia aha, alasan ini yang paling paling banyak kita terima lah yang aha, saya rasa saya nak kena tolong, heeh. pinjaman peribadi tu terlampau tinggi. So dia nak Oh. mohon untuk beli rumah tu dah tak lepas dah. Oh, mereka tidak utamakan rumah dahulu, mereka utamakan Hmm, pinjaman-pinjaman yang lainnya. Sebab itulah dia, kadang-kadang bila kita dapat manfaat pinjaman-pinjaman, pelbagai pinjaman ni pun ada satu keburukan juga ya, bila kita tidak berhati-hati dalam menguruskan kita punya keuangan. Okey, saya percaya nanti marah pula orang penjawat awam. Kita dok kata depa ni tak dapat, tak ada rumah lah sebagainya. Tapi mungkin juga segelintir daripada mereka ini, penjawat awam mereka juga ada mencuba ataupun ada keinginan untuk memiliki rumah dan juga ada attempt untuk membeli rumah. Dan apakah selalunya faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh penjawat awam dalam memiliki hartanah? Silakan. ada betul-betul. Daripada 53% tadi yang tak ada rumah, masih ada Mhm. 47% lagi yang Yes. memiliki rumah. So mereka yang berfikir untuk membeli rumah, ada faktor-faktor yang diorang pertimbangkan. Pertama sekali, diorang akan tengok Mhm. pada ansuran bulanan. So berapa Mhm. monthly bulanan yang diorang kena bayar. Kedua, diorang akan tengok pada kadar pinjaman, Mhm. berapa interest, dan ketiga wang pendahuluan. Maksudnya deposit yang Mhm. diorang nak kena bayar, down payment, Mhm. itu yang diorang titikkan. Yang Mhm. keempat, tempoh pinjaman dan seterusnya kepada kewangan diorang lah. Diorang akan tengok Margin keuangan. mampu ke tak Okey. mampu diorang nak beli. Itulah Okey. faktor-faktor yang diorang akan pertimbangkan untuk membeli Uh, Okey, so itu yang pada mereka yang 47% yang cuba membeli rumah, itu antara perkara-perkara ataupun faktor-faktor yang selalu dipertimbangkan lah, ya. Dan satu lagi saya nak tanya pada panel kita, kita dah tahu dah 47 je yang ada cobaan untuk memiliki rumah. Ada yang 47% memang dah ada rumah. Itu tak apa. It betul-betul. is good enough. Tapi untuk yang masih lagi yang 53 yang tidak memiliki rumah ini, apakah sebab kegagalan mereka ini dalam memiliki kediaman sendiri? Daripada pengalaman Puan Ben sendiri, apakah kegagalan mereka? Faktor Okey, kegagalan, ya. sebenarnya selepas kita kenal pasti beberapa faktor kegagalan yang diorang ni tak boleh ada masa nak memiliki rumah buat masa sekarang, mungkin sekarang lah, disebabkan adalah tidak merancang kewangan di awal alam pekerjaan. Maksudnya masa mula-mula masuk kerja tu dah buat macam saya kata tadilah, kemudahan pinjaman peribadi yang ada ditawarkan oleh bank-bank tempatan. Jadi awal-awal lagi dah buat loan. Oh, I So see. gagal dekat situ. So Dan bila awal-awal dah kadang-kadang pinjaman itu lebih tinggi sehingga hmm, menyukarkan untuk mendapat kelayakan pembelian rumah. Betul Puan Ben? betul, Okey. Dan betul. So seterusnya? bila di awal pekerjaan dah Mm-mm. terikat Mhm. dengan satu komitmen, jadi diorang rasa nak beli rumah tu satu benda yang sangat sangat besar. So diorang dah letak satu tanda aras yang tinggi, nak beli rumah kena ada komitmen yang tinggi. So diorang rasa takut dengan benda tu. Nak beli rumah tu takut. Nak bagi komitmen tu Mhm. sebenarnya diorang takut. Itu Mhm. antara faktor kegagalan lah. Dan the last Mhm. sekali diorang tak ada maklumat yang betul macam mana sebenarnya cara nak beli rumah. Sebenarnya kalau diorang jumpa dengan perunding, ada cara dia, ada yang boleh bantu banyak sebenarnya, cara channel-channel yang diorang boleh pergi untuk tahu macam Mhm. mana sebenarnya nak membeli rumah tu. So tapi kalau diorang Mhm. tak keluar daripada diorang punya garis tu, lengkuk Mhm. yang takut tadi tu, memang takkan dapat lah. Ah, Selagi mereka tak mengubah mentaliti untuk mengutamakan hartanah dahulu berbanding dengan pinjaman yang lain, mungkin itu akan continue menjadi sebab musabab faktor kegagalan mereka untuk memiliki hartanah pertama. Dan saya rasa kadang-kadang perangkap-perangkap daripada bank-bank tempatan ini pun memainkan peranan yang penting. Kalau kita tengok banyak sangat promo-promo ataupun pinjaman-pinjaman atau produk-produk institusi keuangan lebih menjurus kepada target market dia kepada penjawat awam. So ini mungkin salah betul. satu sebab kepada mereka yang memang tak pernah lagi terfikir untuk memiliki hartanah. So mereka nampak ini peluang yang bagus untuk mereka buat pinjaman. Sebab Hmm. kadang-kadang rate yang ditawarkan untuk penjawat awam dengan Pekerja pekerja swasta. swasta memang jauh beza dia. Memang jauh beza. Kan? Jadi itu mungkin salah satu perangkap yang mungkin kita kena bagi kesedaran lah
mungkin ejen-ejen hartanah di luar sana harus memberi kesedaran pada warga penjawat awam ini supaya tidak terperangkap. Okey, tadi Betul. saya ulang semula ya, faktor-faktor kegagalan penjawat awam memiliki kediaman sendiri, antaranya yang paling ketara, satu, tidak merancang keuangan di awal alam pekerjaan macam yang Puan Ben beritahu. Kedua ialah kemudahan peribadi yang macam kita discuss sebentar tadi, perangkap-perangkap daripada bank-bank tempatan yang dia dikhususkan kepada penjawat awam dengan rate-rate yang begitu menarik. Dan yang ketiga ialah meletak tanda aras yang tinggi dalam pemilikan hartanah. Kalau nak beli, kerja kerajaan rumah saya mestilah yang sekian. Mestilah landed. Kadang-kadang landed, mesti nak landed. Padahal kan gaji yang ada di baki payslip tu hanya 1,500. Tapi masih meletak impian mereka untuk dapatkan rumah. Tak salah. Saya tidak pernah mengatakan itu salah, tapi kesedaran tentang harga pasaran dan juga kelayakan itu masih tidak dicapai lah di situ ya. Dan seterusnya, tidak mempunyai maklumat yang betul tentang membeli rumah. Tak pernah tahu langkah-langkah untuk pembelian rumah. Jadi itu kat situ mungkin mereka lebih mudah lah maksudnya kat situ sebab tak tahu langsung Tak tahu macam mana langsung. langkah, tak ada ilmu langsung nak miliki hartanah. Jadi kat situ selalunya mereka akan kecundang ya. Dan ketiga adalah takut, biasalah takut dengan komitmen yang panjang. As we know, untuk memiliki hartanah memang komitmen kita sangat-sangat panjang, iaitu 35 tahun sekurang-kurangnya. Lebih-lebih lagi bila lembaga perumahan dah bagi maksimum komitmen tempoh pinjaman selama 35 tahun. Tapi mereka harus sedar kat sini sebenarnya komitmen itu tak ada masalah sebab semuanya dipotong melalui gaji mereka. So sebenarnya dia adalah satu benefit kepada penjawat awam ya. Penjawat Dan awam. bila kita dah tahu masalah mereka ni Puan Ben, kita pun dah tahu faktor-faktor kegagalan dia, obviously kita di sini harus juga membantu mereka ni. Macam mana kita nak atasi masalah mereka ni? Apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka dalam pemilikan hartanah pertama? Silakan. Okey, pertama sekali daripada sudut yang saya nampak penjawat awam ataupun individu ni perlu perbaiki pengurusan kewangan diorang. Benda tu benda pertama, kena betulkan dulu pengurusan kewangan tadi. Selalu masalah kalau kita jumpa macam kewangan tadi banyak sangat buat loan. So benda-benda tu kena settle down dulu, betulkan balik. Okey. Yang kedua, cuba gabung nama ataupun dengan pasangan kita ataupun dengan keluarga. So dengan gabungan nama tadi dapat membantu individu tadi memiliki kediaman. Okey, itu antara cara yang kita boleh buatlah, gabung nama. Gabung nama ni tak semestinya hanya 2 orang, 3 orang pun boleh, 4 orang pun boleh. Asalkan jangan terlampau ramai lah. Kalau kita biasa 2-3 orang tu dah cukup lah. Okey. Yang ketiga, jangan terlampau memilih lah, macam saya kata tadi. Jangan terlampau memilih nak rumah teres, tak nak rumah tak nak rumah apartmen. Nak rumah idaman, nak 2 tingkat, tak nak yang nak terrace landed, tak nak yang macam ni. Jangan terlampau memilih. Biarlah rumah tu kecil sekalipun, janji ada rumah. Janji rumah sendiri, betul? Janji rumah sendiri. Walaupun 900 square feet, 1000 square feet, sekarang 1000 square feet pun dah besar sebenarnya, 3 bilik kan. Jangan terlampau memilih. Benda pertama, jangan pilih. Memang kita boleh pilih rumah tu daripada segi faktor kedudukan, tapi jangan memilih terlampau melebihi keupayaan. Macam tu. Kena cerminkan diri. Ukur baju di badan sendiri katanya. Seterusnya. Okay. Seterusnya Puan Ben. Okey, kita gunalah bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Sebenarnya kerajaan ada merangka 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun ni, bermula daripada 2018, 2 tahun lepas, sehingga 2028 dia peruntukkan 1 juta rumah untuk golongan sasaran B40 dengan M40 untuk ada rumah sendiri. Ini daripada sudut kerajaan yang cuba nak membantulah. Tapi daripada segi pemaju menyediakan banyak sangat rebate, potongan rumah, zero down payment. So dengan kemudahan-kemudahan, ada hadiah cabutan bertuah lah, ada macam-macam lagi. So benda-benda ni sebenarnya cuba ambil peluang yang pemaju bagi. So benda-benda ni akan mengurangkan bebanan individu tadi untuk memiliki kediaman.
Okey. Dan dari segi saya menambah sedikit dari segi sudut institusi keuangan, maksudnya bank-bank di luar sana, walaupun Betul. mereka penjawat awam ni memang sudah disediakan dengan pinjaman kerajaan untuk miliki rumah sendiri melalui lembaga perumahan. Tapi sebenarnya jika yang itu masih lagi kelayakan masih rendah, sebenarnya advisable untuk penjawat awam sebenarnya untuk memiliki rumah pertama, bukan rumah idaman ya, rumah pertama yang mungkin kecil sedikit, yang kita panggil yang selayak-layaknya dan semampu-mampunya untuk mereka miliki dengan menggunakan pinjaman daripada bank Pinjaman dahulu. bank. Ya, Tapi yang ha. satu saya nak campur. Sekarang kan rate yang bank bagi pun dah Yes. rendah. Ah. Okey. So ambil rebut peluang sekarang ni untuk kaki tangan kerajaan, ambil peluang yang ada sekarang ni, buat permohonan pembelian rumah melalui perbankan yang ada, sebab bank punya sekarang lebih rendah daripada LPPSA ya. Sekarang Itulah LPPSA dia. 4%, sekarang bank ada yang boleh dapat 3.8%. Ada. Betul. Tapi Sebenarnya kena rajin yes. bertanya lah. Betul, kena rajin bertanya dan bukan bertanya saja dekat telefon. Kena jumpa kita dan kita rundingkan bagaimana sehingga Betul jadi betul. ya. Dan satu lagi sebenarnya untuk penjawat awam ni mereka ada kelebihan di mana mereka ada dua jenis pinjaman yang boleh mereka gunakan. Okey, so peluang itu sepatutnya tidak dibazirkan begitu saja. Okey, nampaknya kita sudah okey, sebelum tu saya dah nak macam nak hujung rancangan dah ni kan. Tapi sebelum tu saya kena recap dulu lah Dah. bagaimana cara-cara mengatasinya seperti yang telah telah dikongsikan oleh panel kita sebentar tadi, Puan Ben. Pertama adalah perlu. Ini memang nak tak nak you kena perlu baiki pengurusan keuangan terlebih dahulu. Yang kedua mestilah boleh. Ada satu lagi kelebihan macam mana nak mengatasi kalau kelayakan tak cukup adalah gabungan pendapatan dengan pasangan ataupun ataupun individu yang lain sehingga layak. Yang ketiga adalah tidak terlalu memilih jenis hartanah. Jangan impikan dulu rumah impian berciri-ciri yang mengikut lifestyle. Jangan sebab pemilikan rumah pertama itu penting walaupun rumah dia bersaiz kecil dan sebagainya. Ikut kemampuan dahulu untuk rumah pertama. Okey, yang keempat adalah guna bantuan yang sedia ada. Satu daripada kerajaan dan satu kerajaan yang membantu rakyatnya dengan membuat satu dasar perumahan untuk 1 juta perumahan untuk warga yang mampu milik, untuk harga yang mampu milik. Okey, dan kerajaan negeri itu bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri sekalipun berganding bahu. Dan yang kedua adalah bantuan dari segi pemaju pakej GMAT, pakej pembelian yang GMAT sekarang ni. Jangan tak tahu ya, dan RM100 saja dah boleh memiliki rumah sekarang tau. Sebab sekarang banyak promo-promo PKP ni. Jangan tak tahu. So rajin-rajin bertanya. Yang ketiga yang kita discuss sebentar tadi adalah daripada pakej-pakej daripada bank sendiri yang mana menawarkan sekarang ini kerana kita punya keadaan ekonomi sekarang akibat wabak COVID-19, kita punya interest dah turun kepada 3.8 hingga 3.95, iaitu lebih rendah berbanding dengan LPPC. So gunakan yang ini untuk rumah pertama dan anda masih ada peluang lagi untuk rumah idaman melalui lembaga perumahan anda. Simpan yang itu bina kelayakan akan sehingga tinggi. Okey, akhir kata. Kita dah menghampiri cakap pun dah macam laju sikit kan. Macam tu. So sebenarnya saya nak tanya, sebelum kita mengundurkan diri, elok kita bertanya pada kita punya panel hari ini, apakah nasihat dan saranan beliau kepada ramai penjawat awam di luar sana yang 53% lagi yang belum lagi memiliki rumah, apakah saranan dan nasihat terakhir daripada Puan Ben untuk mereka? Okey, untuk 53% lagi yang belum memiliki kediaman sendiri, nasihat saya, keluarlah berjumpa dengan perunding hartanah, tanya macam mana nak beli rumah pertama ya. Okey, itu nasihat saya, keluar dulu, jumpa diorang, jumpa bertanya macam mana. Sebab kalau kita tak keluar daripada skop kita sekarang, kita rasa selesa nak menyewa, selesa tinggal dengan parent, sampai bila-bila pun kita takkan dapat rumah. Itu yang pertama, itu nasihat saya. Keluar, tanya, cari, jumpalah seberapa ramai yang ada, keluar daripada tahap zon selesa sekarang. Jumpa perunding hartanah, macam mana nak beli rumah. Itulah cara step pertama yang kita kena mulakan. Step pertama, keluar, cari, jumpa, tanya. Seterusnya
adalah proses pembelian tu. Kalau kita tak keluar, kita Okey. takkan tahu. So kita maksudnya di sini, Puan bernasihatkan sini sebenarnya cari peluang itu. Sebab kalau you tak cari peluang itu akan berlalu. Orang lain akan Betul. grab peluang itu. Sebab ingat, Okey. perlu diingat, rumah mampu milik yang kerajaan draftkan, yang kerajaan rangkakan hanya sehingga 2028 dan sekarang adalah 2020. Anda hanya memiliki masa 8 tahun 8 saja. So tahun. kalau tak gunakan dalam dan tidak mengambil peluang dalam 8 tahun ini, soon or later after 2028 memang tak ada lagi rumah Tak yang ada rumah dipanggil mampu milik. milik. So untuk itu okey, nampaknya kita dah berada di penghujung rancangan Puan Ben. Terima kasih kerana sudi bersama saya menemani saya dalam Buletin Hartanah 30 minit bual bicara hari ini untuk episod ke-8. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi menjemput saya pada hari ini. Okey. So, untuk penonton kita di luar sana, thank you. Terima kasih juga kerana sudi menonton kami daripada pukul 9 tadi hingga pukul 9.30. Dan temui kami jangan lupa setiap hari daripada hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 9 malam ikuti kami dengan pelbagai topik ataupun konten-konten yang telah terpilih yang semestinya saya mengharapkan ianya memberi sangat-sangat manfaat pada semua anda di luar sana kerana tujuan kami hanya satu, membantu anda memiliki hartanah. Itu adalah ultimate goal kami. So, jangan lupa saksikan saya semula esok, Zarina Syafiee. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.